Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul minin. Allahumma ghanina bihalal haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa latam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita setelah lama tak jumpa. InsyaAllah kita start pada PKP sampai sekarang sudah lebih pada 4 bulan ya. InsyaAllah sayangnya Allah Ta'ala pada kita masih lagi hidup, masih lagi belum di kampus lagi kita ni, sihat lagi kita boleh duduk di dalam surau dan boleh masuk surau, cuma kena ikut SOP lah ya. Masuk daripada luar register, masuk dengan sejadah sendiri, kena ikut SOP baru. Selama ni tak ikut SOP tu. Maksudnya itulah hebatnya Allah Ta'ala memberi peringatan satu demi satu. Maksudnya kita ni kenalah cari jalan untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang betul kita ingat Allah Ta'ala, tapi kadang-kadang tak tahu macam mana. Ada yang tak puas hati lagi pun, Allah masih lagi dalam keadaan kemurkaan ke apa, kita diingatkan balik lagi hebat peringatannya. Dihantar satu binatang kecil yang tak nampak, yang tak pernah diceritakan oleh sesiapa, tok wan kita ke moyang kita ke, memang tak pernah diceritakan. Tapi inilah hakikatnya. Bila datangnya satu benda, kita tak tahu perancangan Allah Ta'ala tu. Yang lepas ini pun kita pun tak tahu macam mana. Maksudnya tu kita ni kena cakna lah. Caknanya waspada dengan hebatnya peringatan Allah Ta'ala. InsyaAllah untuk lagi hebat, untuk lagi barakah pengisian malam ni, kita mula dengan surah Al-Fatihah. Iya benar. Surah Al-Fatihah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita teruskan juga apa nak berlaku, kita teruskan juga. Hanya majlis ilmu kita teruskan, walaupun dah lama tak jumpa ya, lebih daripada 3 bulan. Mudah-mudahan hari ini ada barakahnya, hari Senin, dan tahun demi tahun berubah. Kita dah masuk bulan Safar. Hijrah kita dah masuk 1442 Hijrah. 4 tuan-tuan. Masa tak tunggu. Masa yang Allah bagi tak berhenti. Dia akan terus bergerak. Kita pun terus bergerak. Tak boleh tunggu. Orang putih kata sekarang move on, move forward. Jangan kita tunggu lagi dah. Nak taubat nak tunggu. Jangan. Takut tak dan taubat. Ni Allah dah hantar peringatan, kena cari jalan, baliklah ke jalan Allah Ta'ala. InsyaAllah malam ni kita sentuh sikit ya. Kita sentuh sikit bab yang kita dulu pernah baca, bab nombor 2, iaitu bab beratnya maut dan kengeriannya ya. Tengok, kalau yang di kitab boleh tengok kitab baru muka surat 21. Kalau tak silap saya lah yang saya baca dulu. Kita tengok sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melihat orang-orang tertawa, maka bersabda, Ama innakum law aksartum min zikri hadimil lazzat lasyagalakum amma ara summa qala aksiru zikra hadimil lazzat
summa qala innamal qabru wa rawdatun min riyadil jannati aw khufratun min khufarin niran. Rasulullah SAW melihat sahabat, orang-orang yang tertawa, maka bersabda dia, andaikan kamu banyak ingat mati yang menghapuskan semua kelazatan, nescaya kamu tidak sempat sedemikian. Kemudian Nabi SAW bersabda, banyak-banyaklah kamu mengingati mati, mengingati maut yang menghapuskan semua kelazatan. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu ada kalanya sebagai kebun dari kebun-kebun syurga, atau salah satu jurang neraka. Ini pesanan Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, diingatkan kita, kalau kita ni banyak ingat mati, akan hapus semua kelazatan yang ada dalam dunia ni. Pasal apa? Dunia ni sementara aja. Orang ni 9 cakap ke? Saya ni 9 tapi tak pelat, hilang terus. Tu tak tahu macam mana. Pasal ayah saya Jawa. Ayah saya Jawa, mak saya rantau. Rantawi. Tak jadi dia. Tak tahu, tak ada konan dia, tak ada. Cuba belajar insya-Allah, sayang bahasa kampung sendiri. Tapi saya cuba juga menyelami dia. Kena ingat, menghapuskan kesemua kelazatan yang kita dapat. Dipesan Allah, banyak sangat ingat mati, tak bimbang kita bab yang ada dalam dunia ni. Nampak? Tak fikir nak pergi Aeon ke, tak fikir nak pergi Tesco, tak fikir kita. Yang kita fikir apa? Ni surau, masjid. Kena pula umur dah 50 ke atas. Betul? Orang putih kita lives begin 40. Betul? Betul lah tu. So kita ingat dah 40 dah. Dah 40 pun. Dah 40. Bila 40 tak beringat juga, macam mana? Orang Arab kata, bila umur pemuda-pemudi 40 berjalan ke sana kemari, dia sebenarnya bukan dia sebenarnya tu. Itu dipanggil mayat-mayat yang sedang berjalan-jalan. Bukan 40, 20 tahun. Orang Arab kata, bahasa lama ni 20 tahun tu mondar-mandir ke sana kemari, itu bukan pemuda lagi sebenarnya. Itu sebenarnya mayat-mayat yang sedang berjalan. Apalagi satu lagi pepatah Arab, apa dia kata, ramai orang suka ke sana kemari, seronok mondar-mandir, muda-mudi, tua-mua, semuanya suka, terlupa kain kafan dia sudah siap. Sini ada kain kafan? Ada ke tak ada? Surau ni ada kain kafan? Masjid, centralized masjid, ada tak kain kafan? Ada. Keranda ada. Itu kita punya tu sebenarnya. Orang sini punya lah. Saya mungkin di Bangi ataupun di Negeri Sembilan juga, tak tahu lah. Tinggal apa? Tinggal nak ukur je. Bila ukur, gunting, betul? Siap tak? Dah siap dah. Tu kata orang Arab lah. Kita seronok sana kemari, rupanya kain kafan sudah siap. Ni kata Rasulullah SAW, bila ingat bab mati, menghapuskan semua kelazatan, nescaya kamu tidak sempat sedemikian. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, banyak-banyaklah kamu ingat maut, mengingati maut yang menghapus semua kelazatan. Bila ingat mati, tak jadi hapus semua kan. Carilah tanah bereka-reka. Betul? Suka dia bapak mati, mak mati, tinggal tanah. Tiba-tiba dapat jadi jutawan. Pasal apa? Dapat duit ASB, duit bank, duit waris, duit geran tanah, geran rumah, geran kereta, semua dia dapat. Suka lah dia? Suka. Dia kata, pasal dia baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rezeki yang mendatang. Betul, ayat tu betul, tapi dia tak betul. Pasal apa? Dia mengharapkan pusaka. Dia terlupa. Semalam ada baca dalam My Quran Time bab pusaka. Ada tak ada? Ada tuan. Tuan yang jangan tak ikut, kena ikut. Pasal apa? Dikupas satu-satu, dikupas.
Juzuk pertama dah siap nota ni. Dah siap dah nota. Juzuk pertama. Allah, tuan-tuan. Mewah lah kita, mewah. Apa yang nak catit, dah ada orang catit, compile, PowerPoint, diagram, semua cukup. Nak memahamkan kita yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dulu. Sampai mati sahabat-sahabat kerabat dia, kroni dia, mati syahid, mati di perang Uhud. Menang pertama, pusingan kedua tewas nak menangkan Quran, nak menangkan jalan Allah Ta'ala. Nampak para syuhada. Kita senang lenang baca. Macam mana baca? My Quran Time. Ada tak sekarang? Allah, tuan, mewah. Allah bagi bala sehebat-hebat sekarang ni. Hebatnya bala Allah Ta'ala sampai kita tak boleh keluar 3 bulan yang pertama dulu, PKP, sekarang jadi PKPP. Hebat tak bala Allah Ta'ala? Tak pernah cerita pun nenek moyang kita. Terpaksa PM anjurkan PKP, perintah berkurung, semenjak 13 Mei dulu. Betul? Ni samping bala yang hebat tu, Allah hadiahkan My Quran Time. Maksud dia apa? Cakap Negeri Sembilan tu, betul? Cakap bila My Quran Time. Maksudnya apa? Maksud dia, masa kita dengan tali Allah, masa kita dengan ayat-ayat Allah. Itu pun tak jeran-jeran juga kita. Betul tak betul? Bila tak jeran kedegilan egonya kita ni, Allah hantar balik kuman tu lagi tinggi sekarang. Daripada single number jadi dah 150 ini, betul? Patah balik triple number. Allah, tuan-tuan. Pasal apa? Sombongnya manusia. Kita dah manageable lah sebenarnya, dah boleh uruskan. Tapi bila melampau sangat, kadang-kadang ego sangat, tak ingat. Allah bagi Quran satu hari 4 jam hari ni, betul? 12, 5, 10, 6 balik besok pagi. 4 jam. Tu pun tak ada siapa. Ada pula yang tak tahu My Quran Time. Saya bukan orang TV hijrah kan. Saya ni bila tengok benda ni, gerun. Gerun dengan apa? Allah bagi hadiah. Macam orang tua lah bagi hadiah. Orang tua kita bagi hadiah, kita buat tak tahu je. Apa rasa orang tua tu? Tu orang tua kita ada lagi bab simpati. Allah Subhanahu Wa Taala hebatnya, ya Rahman ya Rahim. Dia sayang kat kita. Dibentangkan Quran, bukan tak ada baris, tak ada titik. Depan TV besar, depan internet besar. Tu pun tak terjenguk-jenguk kita. Dah masuk juzuk keempat sekarang, betul? An-Nisa. Allah, tuan. Cuba kena renung, tuan. Kita nak masuk ke lubang kubur yang kita baca ni, nak masuk liang lahat. Orang-orang Polisen kata lubang kubur. Tuan-tuan kalau pergi Teluk Kembang, ada budak OKU kat tepi laut tu, dia nyanyi lagu lubang kubur, lubang kubur. Tak jadi mandi kan? Tak jadi mandi, kena pula ada buaya kan? Ada buaya kan? Berenang-renang, pening buaya. Pening buaya, elok-elok duduk dalam sungai, masuk dalam laut kan? Nak rasa air masin, nampak? Nak ingatkan kita ni ke lubang kubur, liang lahat. Pasal apa? Pasal masuk liang lahat ni, yang kalau lepas isyak ni, kalau kita pergi jenguk lubang kubur tu, gelap atau gelap? Segelap-gelapnya. Kawan kita dah masuk dah, tak pernah cerita kita, betul? Dia jumpa pula makhluk dua. Apa dia? Munkar dan Nakir. Kitab lama, kata Ustaz Balisa, kata Tok Guru saya mana tu kata, kitab lama dia kata 4. Bukan Munkar Nakir, ada 2 lagi. Munkar Nakir, Nakur, Nu'man. 2 lawan 2 soal dengan lisan, 2 lagi soal dengan bertulisan. Macam temu duga, tuan. Rupa tak tahu. Orang ni sebenarnya kata rupa, betul? Rupa dia tak tahu macam mana. Yang dah jumpa tak pernah cerita. Betul tak betul? Kalau dia datang balik cerita, macam mana? Kita pun lari kita. Nampak? Ni berat. Tapi satu kaedah yang paling hebat nak memerisaikan kita ni, ialah salah satunya saya baca dari ulama lama-lama, Quran juga untuk kita perisaikan. Diceritakan Quran tu besok bila kita berbakti gitu, sampai kita bersusah payah, sampai kita mati nak memenangkan Quran ni,
masuk dalam kubur, Quran follow kita. Berada di mana dia? Antara muka kita dengan dada kita. Waktu kita baring di dalam yang lahat. Datang 2 atau 4 makhluk tu datang nak menerjah kita dengan soalan-soalan yang hebat. Quran ke tengah dia. Apa dia kata? Dulu hamba ni berbakti dengan aku. Sekarang dia dah mati. Aku pastikan dia masuk ke dalam syurga. Tu tuan-tuan, macam mana hebatnya Al-Quran. Tu dipanggil tali Allah. Kita kadang-kadang tak terdaya, ya, tak terdaya bila dikupaskan bab Quran tu penuh dengan ingatan-ingatan Allah Ta'ala. Betul tak betul? Bab aurat, bab arak, bab riba, bab apa lagi? Waris, bab faraid, bab pusaka. Ni sekarang bab wanita. Bab LGBT tadi disebut. Allah, tuan-tuan. Hukuman tetap hukum. Allah tetap hukum. Bab waris, Allah perjuangkan dalam Quran. Bab waris, bab anak yatim. Nampak? Jangan ambil kesempatan dengan anak yatim. Kita kadang-kadang mati bapak kita, mati mak kita, adik-beradik jadi anak yatim. Betul? Terlupa kita, sibuk dengan kunci, sibuk dengan geran, sibuk dengan kereta, sibuk dengan harta, terlupa yang pertama-tama sekali nak selesaikan jenazah bapa dia, jenazah ibu dia. Itu yang paling utama. Kedua, selesaikan, cari jalan, cari siasat hutang piutang yang mati tersebut. Dah selesaikan bab tu, baru cerita bab pembahagian harta, faraid ke pusaka. Tu kadang-kadang kita ni dah selampau seronok sangat nak dapat harta. Kita pakai bapak pula tak pernah didik bab harta. Ada dalam Quran, ada surah An-Nisa. Allah, tuan-tuan, 1/3 ke 1/6, 1/8, semua detail, tuan-tuan. Semua ada dalam kitab, dalam Quran. Nampak? Apa lagi nak tunggu? Tu kita bimbang, tuan. Bila mati, jangan terleka-leka kita, terkejar-kejar kita dengan harta yang ditinggalkan. Balik pada kitab tadi, maknanya Nabi pesan, ya, banyak-banyaklah kita ingat mati, maut yang menghapuskan semua kelazatan. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu ada kalanya sebagai kebun, dan kebun-kebun surga, atau satu lagi jurang neraka. Dua. Dia tak ada boundary. Neraka dengan surga ni tak ada boundary. Dia tak ada tengah-tengah. Dunia, ya, boleh atas pagar. Betul? Orang yang munafik ni atas pagar. Kejap ke sini, kejap ke sana. Munafik tu. Ya. Kadang-kadang mengaku Islam, innad dina indallahil Islam. Baca ayat tu. Ya. Semayang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Allah, baca. Tapi bila bab Islam, kadang-kadang dia tak berani nak bercakap, tak berani nak menangkan Islam, tak berani nak menangkan Al-Quran kita, tak berani. Simple je. Bab riba, tak berani. Oh, masyarakat majmuk, ustaz, ya, yang cakap riba siapa? Allah. Allah perjuangkan, Allah bukan haramkan, Allah perang, tuan-tuan. Allah laknat yang bersekongkol. The whole stakeholder, apa dia kata, the whole stakeholder tu bersekongkol dengan riba. Sila jawab. Tu, nampak? Kadang-kadang kita tak berani, 50-50 nak bercakap. Janganlah. Dulu ada satu kali kes coklat, tak ingat pun nama coklat tu. Nak cakap haram pun tak berani, nak cakap halal pun tak berani. Allah, tuan-tuan. Akhirnya duduk tengah-tengah, kata Datuk Ismail Gamus. Dah pergi dah pun orang tua tu, Tuan Guru dah berhenti dah. Dia pergi hebat. Dia pergi waktu bila? Waktu PKP. Betul? Waktu Ramadan. Berapa Ramadan? 7 malam Jumaat. Wah, tuan-tuan, malam Jumaat Tuan Guru pergi. Saya tak boleh lepas, saya tak boleh lupa. 2 minggu sebelum dia pergi tu, dia pesan macam-macam. Dah masuk bab dakwah ni, jangan berhenti. Tak payah nak bertanding-bertanding, nak masuk PU ke imam muda, tak payah. Teruskan. Jangan berhenti. Dah masuk dalam track tu, terus. Jangan takut obstacle.
halangan-halangan, cubaan-cubaan memang ada. Tu mati tetap mati, tapi dah masuk track tu jangan berundur. Kalau berundur dia kata apa? Anak murid koman dia kata. Tu nampak dia warning tu. Allah nampak. Sebab tu jangan main-main, ya. Dah masuk Islam, kita mengaku Islam, cari jalan Islam. Tu mati dia hebat. Malam Jumaat 12.32 malam, tengah malam, Tuan Guru Habib Zainal datang tengok. Selepas setengah jam dia meninggal. Apa Tuan Habib kata? Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, baru 7 Ramadan dia dah raya dah. Faham maksud dia? Royo, orang Jawa kata royo. Raya, dia dah raya. Dunia pun dia dah raya, akhirat pun dia bebas raya. Cantik muka dia waktu nampak. Pasal apa? Dia Allah pilih malam Jumaat. Sebab tu kadang-kadang orang yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, bila mati dia, maut dia sampai, ditangisi oleh dua. Bumi menangis, langit pun menangis. Bumi kenapa menangis? Bumi menangis pasal apa? Hamba yang takut dengan Allah Ta'ala tu dah tak bersujud lagi. Hamba yang sujud tu tak ada lagi zikir. Hamba yang duduk atas bumi tu tak ingat Allah Ta'ala lagi. Pasal apa? Mati dah. Ada tak ayat mati? Ada. Alhaakumut takasur. Kita disinggahkan ke dalam tanah. Ataupun surah sejadah subuh-subuh pagi Jumaat baca sejadah, betul? Surah sejadah, bukan 3 rakaat, sujud sejadah, betul? Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Pak, malaikat ikutnya. Tu mati dia hebat. Menangis bumi, menangis pasal apa? Dah tak ada orang yang bumi sayang tu, dah tak ada. Sebab tu masuk yang hamba Allah Ta'ala tu ke dalam liang lahat. Tanah tu, liang lahat tu tak remukkan tulang rusuk dia. Tanah tu peluk dia macam ibu memeluk anak kecil dia. Allah, tuan-tuan. Pasal apa? Dia tak berhenti sebelum tidur, sebelum lelap dia Al-Mulk dia, 3 kul dia, Al-Kahfi dia, sajadah dia, ya, Ayatul Kursi, tak berhenti. Nampak? Sayang ke Quran. Bukan ibadah dia, Quran juga akhirnya. Tu bumi menangis, tak ada lagi hamba yang mengingat Allah Ta'ala. Yang kedua, langit pun menangis. Langit kenapa menangis? Ada 2 pintu langit. Satu pintu rezeki hamba Allah Ta'ala, satu lagi pintu kebajikan. Bila pintu rezeki tertutup, kita suaplah bapak kita tu dengan air kosong, masukkan dengan pipe. Masuk tak? Masuk. Apa jadi? Keluar balik. Pintu rezeki habis. Allah tutup. Belum mati lagi, tapi dah pintu rezeki tu dah habis. Stop. Orang putih kata game's over. Faham? Kita tengok, oh tak makan air kot, kita suap nasi. Tak boleh nasi. Akhirnya kita beli bubur. Ayah kata apa? Oh tak boleh, bubur kau tak sedap. Habis ayah nak bubur apa? McDonald. Ada tak bubur McDonald? Oi, sedap, mahal, branded betul. Cari McDonald. Dapat. Suap 2 sudu, 3 sudu, masuk, keluar balik bubur tersebut. Pasal apa? Yang mati tu pun terlupa. Dia terlupa rezeki dia dah tutup. Yang suap pun sama, tak tahu rezeki dah putus. Allah, tuan-tuan, Allah tutup pintu rezeki. Pasal apa? Cukup masa dah. Pintu kedua, pintu amal kebajikan. Menangis langit, tak ada lagi hamba Allah Ta'ala tu nak berdoa, nak berzikir, nak buat kebajikan. Habis. Dia sedekah 1 juta pun blok dah. Pasal apa? Masa habis. Nak azan kan? Dah masuk dah? Dah masuk azan? Belum ni? Beritahu lah. Okey, itu pintu rezeki habis, pintu kebajikan habis. Ni kita masih lagi terbuka pintu rezeki, pintu pahala yang dia Allah buka. Allah bagi peluang. Ada orang dah mati dah dengan plastik, kena zip masuk dalam liang lahat, tak ada sembahyang, orang KKM je sembahyang. Betul? 5-6 orang aja. Kita keluarga tak boleh tengok. Boleh tengok macam mana? Tengok pakai drone. Nampak? Tu yang dahsyat zaman sekarang, tuan. Kita kadang-kadang tak buka mata hati kita, peringatan Allah Ta'ala tu
Usaha. Itu pun masih lagi orang nak perjuangkan arak, nak perjuangkan bab pub, nak perjuangkan bab pelacur lagi sekarang ni, LGBT lagi. Masih lagi tak jeran-jeran. Agak-agak Allah nak hantar apa lepas ni tuan? Agak-agak. Tu buaya dekat laut dah. Betul? Tu. Ya, pagi-pagi dah seronok berduyun-duyun. Saya pergi kuliah subuh daripada Bangi, Kajang Bangi tu, UKM, tolak nak pergi ke Kampung Paya. Nampak berduyun-duyun orang. Bukan nak pergi kuliah subuh, cakap rumah. Ramai orang nak pergi kuliah subuh saya ni. Perasan. Rupanya tak ada. Hotel tepi laut jam. Prediction tu jam. Hari Sabtu jangan pergilah, jam. Ahad lagi jam. Seronok sangat, happy sangat. Tak tahu ke mana kan. Tak terdaya masuk hotel, bentar tikar bawah pokok, bentar darah situ. Tunggu apa tu? Tunggu air ombak besar. Nampak? Kemana subuh dia, kemana duha dia, kemana syuruk dia, kemana tuan-tuan. Allah tuan, tu kadang-kadang tak salah nak riadah ke, tak salah, tapi kadang-kadang berpada-padalah ingatan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Janganlah ya, kadang-kadang kita seronok tak perasan, kita tak expect apa yang lepasnya akan Allah hantar. Di Beirut Allah hantar blast baja. Baja tu bukan bom. Baja, bahan kimia yang buat baja tu Allah asap-asapkan sikit, asap lagi, merasap-asap, boom, blast. Satu pelabuhan tu habis. Sempat tak lari? Tak dan lagi. Tak sempat. Doktor ruyup, raib. Nurse hospital raib, ubat habis. Nampak? Pasal kita tengok keadaan di Beirut tu, dia punya sosial pun hebat juga. Betul? Walaupun Arab, tapi hebat, bebas, macam-macam ada. Kita ni pun macam-macam ada tuan-tuan. Tolonglah ya, bantu cari jalan ya. Yang paling utama ni generasi sekarang ni, generasi muda. Jangan hentam, jangan pukul, jangan kutuk, jangan hina. Pasal apa? Generasi sekarang tak macam generasi kita. Generasi kita daripada tak stereo jadi stereo. Betul? Dulu mono jadi stereo. Dah stereo jadi Dolby stereo. Betul? Saya tahulah, saya collection hi-fi. Daripada Dolby macam-macam, Harman Kardon. Betul? Zaman tu kan kita dengar daripada tak digital tu, kita boleh follow sampai digital surrounding system, sound system. Tu nikmat yang Allah bagi ya. Kenapa? Saya belajar architecture, saya tahu bab tu, akustik ya, bab akustik, bab nak macam mana nak susun sound system tu, bahagian broadcasting. Kalau RTM tu TV3 dia bahagian broadcasting, macam mana dia positionkan sound, positionkan mikrofon, positionkan yang nak berceramah, nak yang menyanyi macam mana, semua tu tu kita lalui semua. Jangan ceritalah buat pancaragam, yang cerita tu semua ada. Tu nikmat. Tapi zaman sekarang ni, budak sekarang ni tak lalui tempat tu. Dia tahu sound tu siap. Betul? Dia tak lalui design proses tu, dia tak lalui. Waktu direka tu tak tu. Dia lalui apa ni? Handphone. Kesian dia. Lahir-lahir dah touchscreen. Betul? Ngah tuan-tuan, jangan marah dia. Pasal tu kadang-kadang ditanya Ustaz Somad baru ni, tahun lepas bila Ustaz Somad datang, ditanya Dr. Izhar waktu di UKM, Ustaz, kalau Ustaz dibagi peluang belajar di Al-Azhar, agak-agak Ustaz boleh belajar tak? Apa kata Ustaz Somad? Ulama besar Indonesia. Belum tahu saya boleh belajar. Pasal zaman saya belajar, ini tak ada. Belum tahu dia boleh hafal hadis, belum tahu dia boleh mengaji bab 4 mazhab. Dia 4 mazhab tu di study di Morocco. Apalagi hadis, apalagi ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak zaman sekarang ni kita pujuk. Bukan jangan tengok anak orang lain, tengok yang dalam rumah kita. Mikro dulu. Kita bawa dia dengan Quran dulu. Nak bagi dia foundation. Jangan benda-benda lain. Bila dia handphone, memang zaman dia. Zaman dia handphone, touch screen. Tak boleh buat apa dah. Gadget. Bukan inspector gadget. Inspector gadget dah tinggal lama dah. Tu zaman kita. Zaman kita zaman plastik. Plastik. Ni kat leher pun plastik.
kira hebat tu. Ada senapang, ada senapang buat sendiri, pakai peluru apa? Peluru buah kopi, peluru buah terung kecil tu. Betul? Tu zaman kita, zaman dia orang ni, zaman ni tuan. Kesian dia orang. Jangan kita biarkan sampai benda ni mengerjakan minda dia orang. Rosak serosak-rosak. Tak payah tunggu Dajjal tuan-tuan. Ni benda ni kadang rosak. Jadi bab minda kita untuk rosak. Bukan budak besar, kadang baby dah pegang handphone tuan-tuan. Nak tidur tu dihidangkan handphone. Macam-macam YouTube. Saya pernah tengok satu restoran tu, anak dia tak nak bagi dari tempat lain, dibagi handphone. Saya tengok mata tu sampai naik juling macam tu, tengok movie. Tak tahu berapa jam tengok movie. Movie tu sensor ke tidak, kita tak tahu. Tak bergerak tu mata tu. Saya pergi depan, saya tunjuk kat mata tu, dia masih lagi tak bergerak. Mata tu tak bergerak. Nampak? Minda anak-anak sekarang. Tolong tuan-tuan, tolong uruskan. Sebagai bapa, sebagai ibu, tolong jaga bab minda anak kita. Jangan diluangkan. Itu terang, anak saya tingkatan 5 baru pegang handphone. Selagi tak hafal Quran, selagi tu tak. Nampak? Tu baru dia boleh baca Quran. Antaranya. Boleh tuan-tuan, cari jalan ya. Pasal zaman dia macam tu. Lepas tu jangan hina dia, jangan hukum, jangan geram, jangan. Cara dia cara berhikmah. Mana kita merayau? Nak azan ke? Belum. Belum lagi. Belum masuk lagi. Okey. Mana tadi? Tu. Umar radhiyallahu berkata kepada Ka'ab, terangkanlah kepada kami tentang maut. Ka'ab berkata, maut itu bagaikan pokok berduri dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam. Maka duri berkait dengan urat lalu dicabut oleh seorang yang kuat sehingga dapat memutuskan apa yang terputus dan meninggalkan apa yang masih tinggal. Allah. Mati orang mukmin, alhamdulillah, dan orang yang takut dengan Allah Taala tak jadi masalah. Mati orang kafir, mati orang yang maksiat, terang-terangan maksiat, masih lagi tak jeran juga, Allah biarkan. Sebab tu bala yang paling besar, dan bila bala yang paling besar ialah bila orang buat maksiat dia tak dapat hidayah. Tak. Yang kita minta, Allahumma hdini fi man hadait, atau baca tadi sembahyang, Rabbir firli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kita minta Allah Ta'ala hidayah. Kita minta. Habis sembahyang terus kita bangun ba'diyah. Habis sembahyang kita buat awabin. Ni malam nak tidur, kita dengar Tok Guru kata sembahyang sunat. Bukan qiyamul lail, sembahyang sunat sebelum tidur. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Ambil wuduk, nak tidur ni, makan nasihat semua dah, cuma ambil wuduk, solat sunat taubat. Cantik, solat sunat wuduk, solat sunat taubat. Duduk sekejap, habis sembahyang, ambil Quran, baca. Kalau tak baca lagi Al-Mulk, kalau surah-surah setengah surah tu, lepas isyak dah terus baca Al-Mulk dah. Tak baca, kita baca Al-Mulk minimum 3 kul. Tu janganlah jangan nak buat benda lain lah, pelik. Nak tidur, zikir bukan zikir untuk sembahyang subhanallah alhamdulillah Allah akbar 33 kali. Zikir nak tidur tu kata Datuk Ismail Kamus 33 kali subhanallah alhamdulillah Allah akbar sebelum tidur. Syaratnya duduk. Kalau baring tak dan 33. Berapa juga? 3 je. Subhanallah subhanallah innalillah. Tu tidur tuan-tuan. Kita kelebihan tu hebat, tidur. Duduk dulu. Sama juga Al-Mulk, betul? Nak baca Al-Mulk, duduk. Boleh baca handphone, betul? Screenshot, baca Tabarakallazi. Itu je. Lepas tu habis qulu. Orang kata qulu, mati terus dia. Ni, duduk dulu kita baca. Boleh betul? Tu. Sebelum nak tidur tu, maksudnya kata Tok Ku Pasir Gudang, sebelum nak tidur pun ingat Allah Taala, bangun tidur ingat Allah Ta'ala. Itu yang betul. Inna dina indallahil Islam. Dari bangun tidur balik Islam. Islam macam mana? Ingat Allah terus nak tidur tu. Bukan TV, bukan remote control TV, bukan WhatsApp, bukan Instagram, bukan Facebook. Cukup. Cuba renung tuan-tuan, satu hari daripada maghrib semalam sampai maghrib ni,
Peratus kita dengan Allah berapa, peratus kita dengan Rasulullah berapa, peratus kita dengan kitab Allah berapa, peratus kita dengan handphone berapa. Masa tu, kata Tuan Guru, Tuan Ibrahim, Tuan Man, Tok Guru saya dah jadi menteri lah, apa dia kata? Adakan masa untuk Allah. Bila kita ada masa untuk Allah Ta'ala, besok Allah ada masa untuk kita. Nampak? Jangan langsung tak ada masa. Sibuk ya Allah, Quran kena, tak sempat ya Allah. Ada tak dalam TV Quran? Ada ya Allah. Apa dia? My Quran time. Tak sempat tengok? Tak sempat. Pukul 12 kerja ya Allah. Kerja. Tak sempat juga? Tak. Pukul 5 ulang balik ya Allah. Ada tak? Tak dan. Highway. Tengah bawa kereta ya Allah, tak tol, jam. Tak dan. Pukul apa lagi? Pukul 10. Sempat tengok? Sempat ya Allah. Berapa minit? 5 minit ya Allah. Lepas tu lelap ya Allah. Habis bila tengok? Besok pukul 6. Tak dan ya Allah. Besok nak kerja punch card lagi. Boleh kita jawab je tu? Nampak? Allah bagi hadiah dalam TV lah. Punya member, punya mewah kita. Ada tak dalam handphone? Ada. Buka Facebook, rewind balik berulang-ulang. Betul? Share? Ada. Instagram? Ada. YouTube? Ada. Daripada siri 1 sampai siri yang hari ni ada. Tak cukup, nota lagi. 1 juzuk. Nampak tuan-tuan? Allah bagi nikmat. Nampak? Tolong ya? Jangan besok orang Jawa kata kesandung tu. Kampung saya nama kampung Pacitan, kesandung. Bila kesandung tu tersangkut dalam tapak neraka, kita nak ke mana lagi kan? Dah tersangkut, kita dah cari jalan. Tu yang tu imam baca, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Apa dia? Kita ni jauh daripada api neraka. Bukan api, pintu tu kalau boleh jangan ingat, jangan singgah. Pintu neraka dalam kitab lama tulis ada 7. Lepas tu kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allah, jangan 3, 7 pintu sedang standby, memang standby, sedang nak menyedot kaum umat akhir zaman yang memang potensi besar untuk tercampak ke dalam neraka. Wah, tu kena renung kita ya. Boleh lagi? Boleh sampai 8.30 ya? Boleh. Jam tu betul ya? Jam saya betul ke jam? Belum azan lagi? Belum masuk ni? Dah masuk belum? Dah? Nak azan ke macam mana? Teruskan sampai 8.30 boleh InsyaAllah. Kena ikut SOP ni, tak boleh masuk kan. Okey. Sufyan As-Sawri, jika ingat mati maka ia tidak dapat berbuat apa-apa sampai berapa hari, bahkan jika tanya masalah hanya menjawab tidak tahu. Sahabat ni bila dengar bab mati tak terkata dia. Kita dengar orang mati macam mana? Dia mati, taman tu je. Ni fasa 2 ke? Fasa 1 je yang mati. Kita terlupa ya? Malaikat tak berhenti tuan-tuan ya? Kadang-kadang fasa 2, kadang-kadang di An-Nur, kadang-kadang dalam masjid, kadang-kadang dalam surau. Nampak? Berlaku orang meninggal ya? Baru ni dalam kereta ada tak orang mati? Tak aksiden pun. Dia tengah rehat di stesen Petronas, 4 orang wanita nak dara semua, tengah-tengah malam. Di mana nak dara? Nampak? Allah tunjuk tu, nak ingat kita, anak dara kita ke mana tengah malam. Bukan nak ungkir tapi nak ditunjukkan Allah Ta'ala teladan kat kita. Anak dara kita ke mana? Anak perempuan kita, kita sebagai bapa, sebagai ayah, ke mana tengah malam. Ni mati dalam kereta, betul? Ada mati, malaikat masuk dalam kereta kan. Tak kisahlah Toyota ke Porsche ke, malaikat kata mati, Allah perintah cabut nyawa orang tu. Dalam Ferrari mati, Schumacher tak mati lagi, betul? Tu tak aksiden pun, tak aksiden tapi aksiden tempat lain. Tu nampak, mati di mana saja, bukan kat highway. Ada orang mati tengah highway, selalu highway. Ada orang tengah berhenti R&R dulu, pelakon lelaki, artis tengah rehat dekat R&R underway utara, mati tak dia? Mati. Rupanya malaikat maut duduk situ juga. Rupanya penat juga malaikat tu, singgah R&R juga. Dia tak bawa kereta, dia terbang je, singgah tengah R&R tu nak rehat. Rupanya Allah kata cabut nyawa orang tu, cabut, mati artis tu. Allah tak nak cakap apa? Nak lari mana tuan-tuan kita?
Ni kena renung, ya. Salah satunya ni, cari jalan balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hakim berkata, 3 macam yang tidak layak dilupakan oleh seorang yang sihat akalnya, iaitu rosaknya dunia dan perubahan-perubahan dan kerosakan-kerosakan apa yang di dunia yang tidak dapat dielakkannya. Allah tu suruh terenung kita ni. Bila renung tak nampak kan, Allah betulkan balik dengan SOP baru. Diantaranya kuman C19. Betul? Nak ingat kita. Bersih tak? Bersih kan. Bila ditutup PKP hijau balik, laut jadi normal balik. Pasal apa? Bila tak diterteramkan itu, manusia dah sampai ke level nak terbang. Tu nak terbang. Naik kereta terbang, kereta drone nak sampai, betul? Dah start dah. Leka ni manusia, Allah berhentikan satu masa. Kita dah sampai masuk 4G sekarang, betul? Teknologi 4G. Tuan-tuan, bila masuk 5G, 6G tuan, diceritakan oleh ahli sains, masuknya 5, 6G, cuaca ni dah tak karuan. Pokok-pokok kemungkinan kering kontang. Kita sekarang kalau biasa tengok hijau pokok, tak payah siram pun masih hidup lagi pokok. Pasal apa? Tak ada. Bila ada 4G, 5G, 6G, kata ahli sains, habis satu dunia ni. Allah redakan dengan COVID-19 ni. Salah satunya hijau, cantik balik, ozon bercantum balik, lubang-lubang ozon. Nampak? Sayangnya Allah Ta'ala kat kita, tuan-tuan. Dia tak blastkan kita, tak diratakan kita, dibagi peluang kita, dihidangkan kita pula dengan Quran time. Nampak? Tu kena renung kita. Jangan sampai keterlaluan waktu kita hidup dalam dunia. Hatim Al-Asyam berkata, 4 macam yang tidak dapat menilai dan merasakan kecuali 4, iaitu harga, yakni nilai kepemudaan tidak diketahui kecuali orang yang telah tua. Betul tak betul? Bila dah berumur baru teringat waktu dia muda. Menyesal tak mengaji kitab, tak menyesal tak habis Quran. Kenapalah aku tak baca Quran, sekarang dah tak terdaya nak baca Quran. Saya pernah jumpa orang dah berumur. Bila anak saya, dia suruh anak saya baca, dia nak dengar 4 orang baca sebelum ke Turki tu. 4 tu baca depan dia. Saya ingatkan dah dengar dia taranum tu. Kita ingat orang tua ni hebat taranum. Dia bacakan 4 orang tu. Suka dia. Tapi tengah-tengah suka tu dia meleleh air mata. Dia mengaku depan anak kami, makcik tak tahu baca Quran sebenarnya. Makcik suka dengan Quran. Makcik tak berpeluang belajar Al-Quran. Gigi dah tak ada habis. Dah berumur dekat 100. Nampak? Dia tak berpeluang baca Al-Quran. Bukan baca, belajar. Menangis dia. Tapi orang tu pun hebat juga. Pasal apa? Dia dengar Quran tu dah boleh menangis. Kita hari-hari dengar Quran tak boleh menangis. Betul tak betul? Sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu nak ceritakan hadis tu, kita akan jumpa hadis dia bila baca hadis tu pengsan. Satu ya hadis tu dia dapat direct dari Rasulullah. Bukan tak lagi, terus dapat. Baca pengsan, baca pengsan. Tu sahabat punya level. Kita 40 hadis habis, kitab 40 hadis, betul? Ada tak? 40 hadis baca. Pernah tak sekali satu hadis tu pengsan kita? Tak pernah. Tu level kita, kan? Level dia tak takut langsung kita. Tu hebatnya kita. Batu cari jalan. Tak takut pun, buat takut. Bila dengar Quran ni kena sebab. Sahabat cerita Rasulullah SAW bila baca Quran, Nabi sebab sedih, bimbangkan ingatan-ingatan amaran-amaran Allah. Pasal apa? Quran ada amaran. Ada tak amaran dia? Amaran neraka, amaran seksa neraka. Berita, ada berita, cerita lama, sejarah, cerita teladan. Ya, itu amaran. Khabar, ada khabar gembira, khabar duka cita dalam Quran. Sejarah, ada sejarah kaum Ad, kaum Namrud, kaum Fir'aun, semua ada. Teknologi pun ada. Tu kena renung kita. Quran tu hebat, ya. Kemudian jaga waktu kita muda. Harga kesihatan tidak diketahui benar-benar kecuali orang-orang yang sakit. Bila sakit baru tahu. Waktu sihat kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Yang ketiga, ya, orang yang terkena balak, ya. Bila terkena balak baru teringat bala kita. Tu sampai kita tak boleh sembahyang tarawih, sembahyang tak sembahyang raya, betul? Sembahyang Jumaat langsung tak boleh. Berlaku tak? Berlaku. Dulu Tok Imam kata
Tu tak sembahyang Jumaat tu 3 kali, fasik. Mengata orang tu. Dia tak tahu, dia mengata orang tak sembahyang 3 kali Jumaat, fasik, betul? Tiba-tiba baru ni 3 bulan tak sembahyang Jumaat. Siapa fasik? Orang yang dikata Tok Imam tu mengata balik, Tok Imam sama juga, lagi teruk 3 bulan tak sembahyang. Tu nampak berlaku tak berlaku? Sebab tu jangan mengatur orang. Tu Allah bagi direct tu. Kemudian harga dan nilai hidup tidak diketahui benar kecuali oleh orang-orang yang telah mati. Bila mati saja baru kita tahu nilai hidup tu sebenarnya. Allah bagi umur, Allah bagi sihat, Allah bagi ilmu, Allah bagi harta. Baru kita nilai. Masuk bila? Masa dalam liang lahat. Bila orang dah kambus kita perlahan-lahan, dibukakan kain kita, muka, diciumkan 3 kepal tanah, masukkan kita ke dalam liang lahat, dibacakan doa, dari tanah kamu datang, kepada tanah kamu dikembalikan. Dikambus kita perlahan-lahan sampailah tinggi tanah kubur tu, dipijak-pijak. Siapa yang pijak? Anak dia sendiri. Masuklah kita dalam kubur yang gelap. Apa kita kata? Datang 2 makhluk yang hebat tu, dibangkitkan kita. Mati dagu. Masa tu kita takut. Waktu kita dunia, kita takut dengan Allah Ta'ala, kita boleh kata Alhamdulillah, nasib baik aku takwa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru kita boleh sebut. Bimbangnya kita tak daya, tak cakap Alhamdulillah. Pasal apa? Waktu hidup kita maksiat dengan Allah Ta'ala. Jangan tuan-tuan. Tu peringatan-peringatan. Bila mati saja baru teringat macam-macam. Tak sedekah kita, tak sembahyang sunat kita, tak berjemaah kita, tak bermasyarakat kita. Waktu tu betul-betul nafsi, hal kau, halaku. Bila ajak ke surau, kubur kau, kubur aku. Betul? Waktu bila? Waktu dia hidup. Orang timur kata kubur suku-suku. Kita balas dia balik. Kalau dia cakap macam tu, kita balas balik. Betul, kubur kau, kubur aku. Tapi masalahnya, kubur kau sebelah kubur aku. Faham tak faham? Bagi sikit tu. Yelah, kalau kubur sebelah kau, kubur kau sebelah kubur aku, apa masalah? Engkau kena beduk, aku tak boleh tidur. Faham tak faham tu? Kena bagi tahu dia tu. Sombong sangat, nak ke masjid sombong, nak ke surau sombong, nak pergi masjid kaki sakit, gout, sendi sakit, pergi pasar malam elok, pergi Aeon jalan, pergi surau sakit kaki, pergi pasar malam semangat, macam-macam shopping. Jangan tuan-tuan, tu kadang-kadang jadi alasan yang hebat. Tolong, saya pernah satu cerita, tuan-tuan. Satu sahabat ni, dia memang penjual ubat herba, Dia kata, Ustaz, susahlah Ustaz, kaki sakit, mau pergi masjid susah. Selalu pergi masjid, jarang-jarang, dia kata. Kenapa? Kaki sakit. Dia jual ubat herba, tapi kaki sakit. So orang beli tapi dia sakit. Macam mana Ustaz? Pergi masjid. Kenapa tak pergi masjid? Bisnes Ustaz. Ya, bisnes tak. Kamu tak pergi masjid, macam mana? Tu. Akhirnya dia pakai cakap, dia pergi satu hari pergi masjid. Sebulan tu dia pergi. Lepas sebulan jumpa kita orang, kaki sudah sihat Ustaz. Faham? Kaki sudah baik. Sebulan tu dia tak miss 5 waktu ke masjid, ke surau. Betul dia mengaku. Rupanya ubat yang dia jual tu ubat juga, tapi tak mujarab. Ubat dia apa? Ubat dia air wuduk di masjid tu. Air kolah tu, dijirusnya hari-hari, disapunya muka dia, basuh wuduk dia. Itulah air masjid, air kolah. Tu kata-kata duduk dari sifat memakai air 7 kolah. Betul? Tu. Air tu siapa tahu? Air kolah, yang kolah besar. Air tu macam-macam orang datang, bismillah. Tak tahu wali mana datang, macam-macam. Air tu dah berubah betul. Itulah jadi ubat sebenarnya. Baru dia perasan, lepas ni saya takkan miss pergi masjid Ustaz. Nampak? Kita kadang-kadang meremeh-remehkan masjid dengan surau. Dah lalu surau. Tengok ada ceramah, balik dia. Lalu singgah buang air.
keluar balik start ngutuk. Allah sombongnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Itu pesan bukan orang lain, pesan keluarga kita. Jumpa masjid, jumpa surau, jumpa musalla, jangan belagak kita. Bila kita tengok, masjid Seri Senayan cantiknya, betul? Contohlah, niat apa? Nak ambil gambar. Janganlah macam tu. Ambil gambar, tapi ambillah wudu, solat sunat, tahiyatul masjid. Kata ulama Turki, bila lalu depan masjid, kita tengok mulut tak cakap, hati masjid, surau, hati cakap. Maksudnya apa? Allah panggil kita, tuan-tuan. Allah sebenarnya panggil kita, datanglah sujud dengan aku. Tapi kadang-kadang kita sibuk, sombong kita nak pergi Kenduri, betul? Kenduri jauh. Mana kita Kenduri? Tu Kota Tinggi, sewa bas sampai nak? Sampai. Dah balik, singgah balik, terus ke mana? Menantu pula. Tadi belah lelaki, belah perempuan kat mana? Tu Kota Sarang Semut. Faham tak faham ni? Jauh kan? Sampai tak? Sampai. Nampak masjid buat tak tahu. Sombong dia. Kenapa tak masjid? Anak buah kahwin, Ustaz. Siapa yang kahwin? Anak buah. Awak? Saya pun nak juga tapi tak berani. Tu sombong dia. Jangan, nampak masjid, nampak surau, singgahlah. Allah panggil kita. InsyaAllah takat tukut malam ni, mudah-mudahan pengisian malam ni kita jaga bab beratnya maut dan ngerinya maut. Mudah-mudahan kita ada perisai, kita ada bekal untuk menghadap satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. InsyaAllah, mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang terbaik semuanya terus daripada Allah Ta'ala. Saya yang lemah, kita sudah yang surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. InsyaAllah sebelum saya baca doa, saya mohon tuan-tuan minta izin lepas sembahyang Isyak nanti kita sembahyang sunat hajat, boleh? Untuk tujukan terus pada anak saya di Turki, ada 3 orang. Turki pun tengah hebat PKP, 300,000, kita baru 11,000, dia 300,000. Dia tengah belajar kitab, Quran dah habis, kitab nak habiskan. Boleh kita sama-sama doakan semua pelajar-pelajar Malaysia di Turki, di Istanbul, di Antalya, di Kütahya, di Izmir. Boleh kan? Dia bukan pergi mana pun, pergi mengaji kitab sebenarnya. Quran settle lah. Boleh insya-Allah. Lepas Isyak insya-Allah. Rakaat pertama kita baca Fatihah, Ayatul Kursi. Rakaat kedua Fatihah 3 qul 3 kali insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'malana wasahya jasadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisharina wa qdiha wajna fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Tahassanna bizzi wa jabaru wa tasanna ba'da kulli hadzi la yamut isrifan al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di luar tu ada air zam-zam, InsyaAllah siapa-siapa yang minat, InsyaAllah.